Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi pengurusi surau Ahli Tanah Bahasa, surau Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini, hari yang kelima, kita dapat lagi sama-sama meneruskan ibadah puasa tarawih. Dan pagi ini kita meneruskan untuk kita sama-sama memahami dan tadabbur. Kerana dalam Quran Allah menyelar orang-orang yang tidak tadabbur, mendalami makna ayat-ayat Al-Quran, seperti mana firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak tadabbur, tidak memerhati makna-makna ayat-ayat suci Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, adakah kerana ada kunci-kunci yang mengunci hati mereka? Bila hati manusia terkunci, maka manusia tidak ada keinginan untuk mendalami apa yang dibacanya. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat luar negara, tengok menarik, kita pun tanya orang apa makna dia, apa maksud dia. Kalau kita diberi kerja satu tugas, kita tak akan teruskan tugas kecuali kita dah faham apa yang kita perlu buat. Jadi penting untuk kita memahami, tadabbur ayat-ayat yang Allah turunkan. Terutama ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Quran. Kita menyambung ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Inna, sesungguhnya kami. Ramai yang bertanya, terutama yang tidak ada asas bahasa Arab, tanya kenapa Allah sebut kami. Macam sombong je kan, macam ramai je. Adakah Allah ni ramai? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kami dalam bahasa Arab ataupun nahnu ada dua kegunaan. Yang pertama, mutakallim ma'al ghair, orang yang bercakap tu ramai, mewakili ramai. Yang kedua, nahnu, kami ni bermaksud mu'azzim li nafsih, untuk mengagung, membesarkan diri. Jadi bila Allah sebut kami, dan sangat banyak ayat pasal kami, nahnu awliyaukum,
Jadi dalam Quran bila sebut kami bermaksud dengan makna yang kedua, kami bermaksud muazzim li nafsih, untuk mengagungkan dirinya. Kita tak layak untuk membesarkan, mengagungkan diri kita. Kita Allah suruh tawadhu. Termasuklah Nabi Muhammad pun Allah suruh tawadhu. Wakhfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Wakhfid, rendahkanlah dirimu, maknanya tawadhu'lah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman yang ikut ajaran yang engkau sampaikan. Kita kena tawadhu. Allah sifatnya al-mutakabbir. Allah layak untuk mengagung dan membesarkan diri, kerana Allah lah yang selayaknya, yang sepatutnya, kerana segala-gala yang ada di atas muka bumi dan di mana sahaja adalah milik Allah. Itu maksud inna, kami, maksudnya adalah muazzim li nafsih, bermaksud meninggi diri, dan ia hanya sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna, kami jadikan, ma alal ardi, apa yang di atas muka bumi, zinatan laha, zinah, perhiasan, laha, bagi bumi. Apa yang kami jadikan di atas muka bumi adalah perhiasan bagi bumi. Apa tujuannya? Linabluwahum, untuk kami uji mereka. Uji manusia, ayyuhum ahsanu amala, mana di antara mereka yang mempunyai amal yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa apa yang di atas muka bumi adalah perhiasan-perhiasan bumi. Semuanya adalah perhiasan. Walaupun ulama-ulama ada khilaf, apakah maksud zinah? Zinah dalam bahasa Arab perhiasan lah kan. Cuma apakah tafsirannya? Apakah maksudnya? Di sini saya bawa beberapa pendapat para ulama. Saya dah sebut mula-mula saya menggunakan kitab tafsir Al-Qurtubi. Kalau tuan-tuan boleh berbahasa Arab, bolehlah download pun ada dah dalam internet kan. Tak payah beli, senang, semua boleh download. Tapi saya tak puas hati kalau download ni tak seronok. Kena beli juga baru nampak jelas. Pertama, Ibnu Abbas kata arada bizinah ar-rijal. Maksud zinah dalam ayat ini adalah ar-rijal, lelaki-lelaki. Perhiasan bumi adalah lelaki, kata Ibnu Abbas. Kerana lelaki yang mendominasi dan menguasai bumi ini, dan lelakilah yang banyak mengubah, transform, dan juga lelaki juga adalah para nabi dan para rasul. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua daripada Ikrimah mengatakan bahawa az-zina al-khulafa wal umara. Pendapat yang kedua mengatakan maksud perhiasan adalah al-khulafa wal umara, khalifah-khalifah dan pemimpin-pemimpin. Kerana merekalah mentadbir bumi, mentadbir dunia ini, dan mereka menguasai apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan pendapat yang ketiga daripada Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas, maksud zinah adalah para ulama. Pendapat ketiga, maksud zinah dalam ayat yang ketujuh ini adalah para ulama. Kerana ulama adalah manusia yang sangat penting di atas muka bumi, kerana merekalah sebagai ejen pengubah, yang mengubah manusia kepada yang lebih baik. Sehingga Hasan Al-Basri menyebut laulal ulama lasara nasu kal bahaim. Kalaulah tidak kerana ulama, manusia akan jadi seperti binatang. Ulama ni adalah yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi. Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para ulama, para nabi tidak mewarisi wang emas dan wang perak. Wa innama warathu ilman. Nabi-nabi ini mewarisi ilmu. Maka para ulama yang mewarisi ilmu Nabi dan yang menyampaikan kepada masyarakat, sehingga bumi ini lebih aman, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang keempat, maksud zina,
Maksud zina adalah perhiasan yang kita faham, iaitu an-na'am, al-malabis, wath-thimar, wal-khudrah, wal-miyah. Ini pendapat yang keempat. Maksud zina adalah binatang-binatang, malabis, pakaian-pakaian, thimar, buah-buahan, khudrah, sayur-sayuran, miyah, air-air. Maksudnya apa yang kita gunakan di atas muka bumi adalah zina, perhiasan. Dan pendapat yang lebih tepat, banyak pendapat, kita pun nak tahu apa yang kita nak pegang, Ustaz. Banyak sangat khilaf ni. Dan saya memang suka memberikan satu pandangan yang lebih besar. Kalau follow kelas saya seperti mana Datuk Amiruddin kan, tauhid pun ada khilaf, fiqh pun ada khilaf, nahwu pun ada khilaf, qiraat pun ada khilaf, maliki yaumiddin, semua ada khilaf. Cuma kita kena tahulah apa yang patut kita pegang. Mana khilaf tu bukanlah membebankan, khilaf tu dia memudahkan kita. Pendapat yang lebih tepat, kata Imam Qurtubi, dia kata wal qawlu bil umum aula wa anna kullama 'alal ardi fihi zinah min jihati khalqihi wa sun'ihi wa ihkamihi. Ini kata kesimpulanlah. Kesimpulan daripada makna perhiasan dalam ayat ini, kata Imam Qurtubi, ulama besar dalam dunia pentafsiran, Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir. Imam Qurtubi kata al-qawlu bil umum aula. Pendapat yang kata umum, menyeluruh. Bila sebut zina, semua yang ada di atas muka bumi adalah zina. Tak kiralah ulama ke, umara ke, nikmat ke, kereta ke, motor ke, lelaki ke, perempuan, semuanya adalah perhiasan. Semua yang ada di atas muka bumi adalah perhiasan. Wa anna kullama al-ardi fihi zinah. Semua yang ada di atas muka bumi adalah perhiasan. Min jihati khalqi, dari sudut khalqi, penciptaannya. Wa sun'i, dari sudut Allah bina dan Allah buat sesuatu. Wa ihkam, dan ketelitiannya, teliti. Allah buat ni semuanya sangat ihkam, sangat teliti. Saya pernah pergi planetarium di Mesir. Sini tak nak pergi, kat Mesir. Tengok dia zoom kulit pokok, zoom sampai ke dalam. Sangat hebat kan. Dia zoom manusia pula sampai ke dalam. Dia zoom langit sampai ke atas. Maksudnya apa yang ada yang Allah buat ni semuanya teliti. Jari kita kan, kalau kita buat macam ni, kalau kita zoom pun tak ada apa. Mana apa yang manusia buat ni cantiklah, tapi dia tak sehebat teliti. Wasun Allah alladhi atqana kulla syai', dalam Quran sebut. Wasun Allah, dan ciptaan Allah, alladhi atqana kulla syai'. Ciptaan Allah, Allah itqan, Allah teliti setiap sesuatu. Kalau yang belajar perubatan tahulah kan, medik kan, betapa hebatnya badan manusia ni. Ada yang pakai ENT, ada yang pakai mata, ada yang pakai jantung, macam-macam. Maksudnya jantung tu besar tu je lah kan, tapi dia punya complicatednya, dia punya hebatnya, itu semua adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian itu satu, dari sudut apa maksud zina. Banyak pendapat, tetapi kita ambil kata semuanya adalah perhiasan. Yang kedua, apa yang Allah, perbahasan yang kedua, apa yang Allah nak suruh kita ambil daripada ayat ni. Jadi kita dah tahu zina ni adalah semua benda yang ada di atas muka bumi. Yang kedua, apa yang perlu kita ambil. Setiap ayat Quran adalah satu ibrah, satu pengajaran, lesson bagi kita sebagai manusia, sebagai orang beriman. Maka Imam Qurtubi kata dalam perbahasan yang kedua, makna hadhil ayah yanzuru ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberi makna, memberi maksud kepada hadis-hadis Nabi tentang hakikat perhiasan dunia. Maknanya Quran ditafsirkan dengan hadis. Dalam ilmu tafsir ni ada banyak peringkat. Yang paling tinggi, Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran tufassar bi ayatil Quran. Itu paling tinggi.
antara kitab tafsir Quran dengan Quran ni ialah kitab Asy-Shinqiti. Apa lupa dah, tak apa tajuk dia. Saya ada 6 jilid 8 jilid lebih kurang kan. Tapi tak banyaklah tafsir Quran dengan Quran ni. Yang kedua tafsir Quran dengan hadis. Itu Ibnu Katsir, At-Tabari. Yang ketiga tafsir Quran dengan hukum-hukum. Seperti tafsir dia lah, tafsir Qurtubi dia banyak hukum. Dia banyak hukum kan. Ada tafsir dengan ra'yi, tafsir dengan pandangan. Pandangan biasalah, tapi bukan manusia biasa, pandangan ulama. Seperti mana tafsir Al-Jalalain, tafsir An-Nasafi. Sebab kita orang awam, orang yang tak mampu nak mentafsirkan ayat, tak boleh tafsir. Maksudnya orang yang tak cukup syarat, tak cukup alat. Sebab Nabi sebut man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu ilan nar. Sesiapa yang mentafsirkan Quran dengan pandangannya sedangkan dia tak layak, walaupun dia belajar bahasa Arab, tak semestinya dia layak, maka tempatkanlah dirinya dalam api neraka. Dia baca Quran, kemudian dia pun, saya belajar bahasa Arab ni, jadi saya tafsirkan ayatnya. Tak boleh. Kita nak terjemah, kita nak terang kat orang ayat Quran, kita kena tahu apa pandangan ulama, iaitu ulama tafsir tentang ayat yang kita nak terang pada orang. Tak boleh dengan kapasiti kita sebagai guru bahasa Arab, guru agama, ustaz, penceramah, PU ke siapa, yang tak boleh kita nak guna apa yang kita ada, tak boleh. Kerana kita tak cukup alat-alat untuk mentafsir Quran. Itu maksud kepada tafsir dengan pandangan, hendaklah cukup alat. Jadi kata ulama, maksud ayat ni, tujuan ayat ni adalah untuk menerangkan bahawa bumi ni adalah perhiasan untuk menguji manusia. Seperti mana hadis Nabi, innad dunya khadiratun hulwah wallahu mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dunia ni khadiratun hulwah, menghijau dan manis. Menghijau ni sedap mata memandang. Nabi sebut dua, hijau dan manis. Yang ni memang tarikan. Kalau makan masakan apa-apa, dia air ke apa ke, biasanya manis lah. Apa makanan pemutus betis, diabetes. Diabetes ke? Diabetes aka diabetes. Itu ramai tau. Walaupun menyebabkan kencing manis pun yang beratur ramai. Panjang yang beratur. Yang dia tak macam-macam dalam tu, ada bola-bola lah, ada apa panggil boba ke apa yang kecil tu. Dengan gulanya, susunya. Manusia ni bab manis-manis dia suka kan. Muka manis kan, air manis, makanan manis. Kalau dari segi mata, manusia suka tengok yang hijau, khadirah, yang menghijau. Cari yang hotel yang hutan, dalam hutan kan. Adapun yang ada pemandangan yang cantik. Maksudnya dunia ni penuh dengan tarikan. Inna dunya khadiratun hulwah wallahu mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah telah melantik kamu menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan lihat apa yang engkau buat. Jadi Nabi sebut, seperti mana Allah sebut tadi, dunia ni perhiasan, penuh dengan tarikan. Sebab tu dalam hujung ayat ni, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia ni perhiasan. Bila perhiasan, dia akan menarik manusia. Sebab apa manusia tak ramai datang ke masjid, ke surau? Kalau negara Arab ni, bukan sebab saya belajar lah, tak tahulah tempat lain kan. Subuh bukan Ramadan pun penuh kan. Di surah kan penuh. Ramadan sampai keluar. Jadi kenapa orang tak datang? Kerana nyaman. Kerana seronok dengan dunia, seronok dengan tidur sedap, aircon, sejuk kan. Dapat peluk bantal, dapat peluk isteri, seronok kan. Jadi ini adalah penghalang manusia untuk beramal. Allah sebut dunia ni penuh dengan perhiasan untuk menguji kita. Ayyuhum, mana di antara kita ahsanu amala, amal yang terbaik. Allah kata ahsanu amala,
amal yang terbaik. Mana amal baik tak cukup. Amal baik tak cukup. Amal yang terbaik. Apa maksud amal baik tak cukup? Macam kita kan banyak sekarang ni dunia TikTok kan. TikTok yang follower juta-juta tu, semua yang geng-geng, bukan semualah, banyak yang geng-geng bagi duit. Ada yang apa owner, tengoklah Cina tu nama apa kan, dia suruh bagi duit. Melayu pun ada, Indonesia bagi duit. Sampaikan Quran pun bagi duit. Okey. Sila sambung ayat Quran dapat RM50. Awak follow saya dapat RM1. Tengok awak punya bateri berapa? 82%. Okey, saya bagi RM82. Benda tu baik, bagi duit kan? Baik. Amal yang baik, tapi follower dia naik lah, sebab orang nak duit kan. Follower dia naik, berjuta follower dia. Itu zaman sekarang. TikTok yang tinggi-tinggi, ratus ribu, juta-juta, semua yang geng-geng, semula banyak yang bagi duit. Benda tu baik, bagi duit kat orang baik kan. Tapi benda tu dalam Islam, bila kita buat untuk apa, konten dan sebagainya, itu bahaya. Bukan semestinya dia riak, tapi sangat bahayalah. Kerana Allah tak menerima sesuatu yang ada niat lain. Sama ada niat nak naikkan follower, sama ada niat nak naikkan diri, maka itu bahaya. Sebab tu Allah nak yang ahsanu amalah. Apa ahsanu amalah? Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amalah ada dua tafsiran. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama kan. Yang pertama, aswabuhu. Maksud sebaik-baik amal, yang pertama aswabuhu, yang paling tepat, yang paling akurat, tepat apa yang Allah, Rasul dan ulama sampaikan. Yang paling tepat, mana ikut Quran, hadis dan tafsiran para ulama. Itu satu. Yang kedua, maksud ahsanu amala ialah akhlasuhu. Akhlasu, yang paling ikhlas. Ini yang payah. Payah sebenarnya. Kita nak buat baik senang, tapi nak buat yang terbaik susah. Kita buat baik sembahyang, puasa, ibadah, sebagainya, haji, umrah. Sebab tu baru ni ada yang kata rumus, tak tahu betul-betul tak betul kan, yang kata Saudi larang foto di sekitar Masjid Haram. Betul ke? Fake news kan? Tak pasti tu, saya pun tak tahu. Payah sangat, banyak sangat berita-berita baru kan, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Jadi kalau betul pun ada asasnya, ada sebabnya kan. Sampaikan seorang ulama Azhar, saya tak ingat nama dia kan, mengharamkan bersuah foto di Kaabah kan. Saya lupa namanya. Tapi yang undang-undang tu saya tak pasti betul tak betul, tapi yang haram tu ada ulama sebut. Sebab kita dah jadikan satu umrah haji ni satu benda yang untuk tontonan ramai. Tontonan ramai. Pagi dah jadi tontonan. Tontonan ramai kan. Mana ini satu benda yang mengundang hilanglah watak kehambaan. Mana kita ni ibadah ni nak jadi hamba. Hamba yang lemah, yang hina. Kalau lepas ibadah tak apalah gambar kan. Ini tengah-tengah ibadah, buat video live, buat gambar, selfie sebagainya kan. Dan lepas ibadah tak apalah, kita pun nak ambil kenang-kenangan untuk cucu cicit kan. Tetapi benda tu berlaku semasa ibadah. Semasa ibadah tak fokus. Semasa ibadah kita sibuk nak tunjuk dekat orang kampung. Orang kampung tak teringin pun nak tengok, dia pun dah pergi dah kan. Dulu tak apalah kan, payah nak pergi, sekarang senang pergi. Jadi inilah bahaya. Sebab tu ahsanu amalan ni sangat. Sebab tu semakin dunia ni canggih, semakin hebat, semakin susah nak amal yang ikhlas. Banyak kita buat untuk konten, untuk manusia lah maksudnya, untuk konten. Walaupun konten ni ada kebaikan, nak menarik manusia kepada perkara yang baik. Tapi bila kita luaskan, mana orang pakat tengok, susah nak ikhlas. Bukan mustahil, susah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan, seorang ulama yang terkenal, yang hebat kan. Beliau bila meninggal tu ada orang mimpi jumpa Syekh tadi. Maka orang tanyalah, macam mana Syekh? Okey tak dalam alam sana kan, alam barzah? Ma fa'alallahu bik kan. Maka kata Syekh tadi, faniyat tilkal ibarat wa tahat tilkal isyarat wa ma yanfa'una illa rukai'at narka'uha qabla al-fajr. Semua sharing aku habis. Semua ilmu-ilmu yang aku sampaikan sia-sia.
Sebab ada penyakit-penyakit hati lah. Maksudnya bukan syekh tu penyakit hati, tapi dia terlintas lah benda-benda yang syaitan letak dalam hati manusia ni, menyebabkan tak dapat ahsanul amalah tadi. Sebab Allah sangat detail, bukan detail apa? Sangat, bukan sangat detail, sangat macam kita bos kan, majikan yang sangat apa? Sangat straight kan? Sangat straight. Maksudnya dia banyak, dia punya yang ni saringan dia banyak. Panggil apa? Sangat apa? Apa? Bos yang sangat apa? Kalau bos, straight lah. Tapi kalau lain macam tak sampai pula. Straight satu, dia patut dia banyak syarat dia. Tegas dan banyak syarat. Apa lagi? Straight tu memang dia memang straight lah. Dia betul straight. Lepas tu banyak syarat, banyak saringan. Yang ni ni tak. Contoh kalau isi borang tu satu persatu huruf pun reject terus. Mana Allah sebut apa riya, ujub, suka pujian manusia sebagai semuanya Allah akan tolak. Mana payah nak dapat tu. Sebab tu Allah sebut liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah tak kata supaya dapat menguji di antara mereka siapa yang beramal yang baik, tak. Bukan amal baik, amal yang terbaik. Ahsan. Hasan baik, ahsan yang terbaik. Kalau Inggeris panggil most kan, paling terbaik. Ahsanu amala. Sebab tu kita ni susah sebenarnya. Nak dapat pahala susah sebenarnya. Nak buat baik senang. Kita sembahyang subuh buat baik, kita sedekah jari buat baik, baca Quran jari buat baik. Tapi nak dapatkan ahsan, iaitu betul-betul kita buat semata-mata kerananya. Itu maksud ahsan tu. Banyak Quran kan, banyak dalam ayat Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak dalam Quran ahsanu amala, ahsanu amala, ahsanu amala. Kita nak buat baik senang, tapi nak buat yang terbaik susah. Allah nak yang terbaik sahaja. Sebab Nabi sebut innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tak terima mana-mana amal kecuali khalisan, yang suci, yang pure, yang tak ada apa-apa riya, ujub, sombong. Sebab kalau kita share dalam media sosial, tak payah share media sosial lah, kita sembahyang, orang yang kita segan nampak, bapa mentua ke, tok guru ke, kan rasa lain. Rasa lain itulah yang menyebabkan terbatal amalan. Rasa seronok kan. Contoh pak mentua tidur rumah kita kan, tiba-tiba dia tersalah bilik, terbuka bilik kita sedang tahajud. Tepat sekali pak mentua buka masa ni. Kalau buka masa lain tengah tidur kan. Rasa lain. Bukan cakap bahawa senyap je, rasa lain. Habis. Maknanya kita ada nak memperalatkan amalan untuk mendapatkan perhatian. Susah kan? Susah. Sebab ahsanul amal ni susah. Kalau amal baik kita selalu buat, hari-hari buat amal baik, pagi petang mengaji Quran, belajar ilmu, menyampaikan ilmu, nak dapat ahsan. Macam tadi Syekh tadi kan, sharing dia habis. Apa yang tinggal? Wa ma yanfa'una illa rukai'an. Yang tinggal hanya sembahyang beberapa rakaat sebelum subuh. Itu yang Allah terima. Maksudnya benda tu sangat tersembunyi, orang tak tahu. Sebab tu kita ni sebagai manusia, orang Islam di dunia ni, kena banyak simpan amal. Maksudnya simpan tu kita buat untuk Allah aja. Banyak sedekah ke apa ke sebagainya. Kita buat yang terus terang ni kita buatlah kan. Tapi yang banyak, yang paling perlu kita simpan adalah yang paling sembunyi, supaya kita dapat ahsanul amala tadi. Kerana ini dunia yang sangat-sangat, terutama zaman sekarang lah, dunia yang sangat-sangat fitnah, zinah yang fitnah, perhiasan yang membawa ujian yang besar kepada kita. Itu tentang linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji kamu mana di antara kamu amal yang terbaik. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, bagaimana kita nak jaga hati kita untuk mengelakkan daripada mencari perhatian manusia. Kita kena kenal hakikat dunia. Kita kena kenal hakikat. Mana kita ni sentiasa kan nak cari perhatian manusia, orang puji, isteri puji, anak puji, orang ramai puji, like kan. Jadi ulama telah terapkan pada kita bahawa kita kena kenal hakikat dunia. Apa dunia? Dunia yang kita nakkan, mana yang kita nakkan perhatian. Sebenarnya kalau dalam bab kerja tak ada masalah. Kita nak buat marketing ke tak salah pun. Itu kerja tak ada masalah. Ulama kata riak ni bab amal baik. Kan
Tak boleh ustaz, betul kami nak buat iklan tak boleh lah. Kang riak, tak ada. Dunia tak ada masalah tu. Nak buat kerja tak ada masalah. Nak iklankan ke nak bagi tahu bab dunia tak ada masalah. Nak letak dalam Facebook ke kan, tak ada masalah. Dia isunya ibadah. Dunia memang kita buat pun. Macam Nabi sebutlah, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum. Kamu bertemu dengan kawan-kawan kamu, Nabi suruh elokkan, cantikkan kenderaan kamu, cantikkan pakaian kamu. Dunia tak salah. Yang salahnya ialah kita cantikkan amalan untuk manusia. Itu masalah. Jadi dunia tak ada masalah. Contoh nak kerja, nak marketing ke, nak letak billboard ke apa semua ke, tak ada masalah. Itu bukannya riak ke ujub, tak ada masalah. Itu kerja. Kerja okey kan. Iklan kan salah faham. Tak boleh ustaz, saya nak kerja ni nak berhadapan manusia, nak iklan, nak tunjuk kat orang. Kerja tak ada masalah. Macam bila kutip derma atas nama NGO sebagainya, itu boleh tunjuk. Sebab takut orang tohmah. Mana duit yang kami bagi tu? Senyap-senyap je. Kita bagi senyap-senyap, tak nak riak kan. Tapi itu duit orang. Duit orang kita kena bagi tahu, kena tunjuk. Ni dah ada gambar dia. Itu bukan riak, itu memang tanggungjawab kerja kita. Tapi amal secara individu ni kita kena banyakkan privacy lah dengan Allah SWT. Kemudian ayat yang ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini hakikat dunia. Hakikat dunia. Wa inna laja'ilun, dan kami akan menjadikan ma 'alaiha, apa yang di atas bumi, sa'idan juruza, tanah yang kering, yang kosong. Maksudnya sehebat mana bumi pun, asal bumi tanah banyak pokok-pokok, bunga-bunga, buah-buah, kemudian manusia teroka, bina bangunan, bina jambatan, tapi dia akan semua akan menyembah bumi. Allah dah bagi kita nampak dekat Turki kan. Dia 2 bulan enggak dia punya gempa bumi, bukannya sekali je, gempa bumi yang berterusan kan. Continue sampai tak tahu, mungkin dah berhenti kot sekarang kan. Hari tu dia hari-hari dia gempa bumi. Cuma tak kuatlah macam mula tu kan. Semuanya menyembah bumi. Bangunan-bangunan habis. Mana ini hakikat dunia. Cantik, zina, indah, hebat. Menara berkembar. Yang baru apa? Merdeka. Macam-macam ada, cantik, semuanya hebat. Tapi hakikat dunia, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maka kata ulama di sini, sehebat mana bumi, sehebat mana dunia yang kita hiasi, yang kita cantikkan, takkan kekal kecantikannya. La tadumu khudratuhu, tak kekal keindahannya. La tabqa nudratuhu, tak kekal. Nudrah ni berseri-seri, cantik tak. Satu hari semuanya akan jadi kosong. Hari kiamat lah maksudnya. Hari kiamat apa pun tak ada. Dalam surah apa? Surah Toha. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang gunung. Apa nasib gunung pada hari kiamat? Apa nasib? Gunung kan besar. Gunung Everest, Gunung Tahan, Gunung Nabalu. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Setinggi mana gunung, sehebat mana gunung, habis. Wa yadharuha qa'an safsafa. Qa'an safsafa ni maksudnya licin. Tak ada apa. Mana gon pun tak ada. Tahu gon ni Kedah kan, gon ni kecil ya. Gon pun tak ada. Maknanya kata ulama, licin habis. Bumi masa hari kiamat habis licin. Nabi sebut macam doh. Tahu doh yang macam canai tu. Doh kan panggil DOH kan. Kalau doh lain. Itu budak-budak muda doh. Nak pergi mana doh? Doh. Bumi macam doh, kita pagi-pagi bila tu canai kena tengok doh tu hari-hari. Inilah bumi akan jadi macam ni. Nabi sebut dalam bahasa Arab, bumi akan jadi macam doh, licin. Kakursin naqi, memang bersih. Mana sikit pun tak ada, sikit lekuk pun tak ada. Licin betul lah. Sekarang ni bukan sekat gon, jalan raya pun tak berapa nak clear kan, tak rata lah. Esok licin betul. Inilah hakikat bumi. Bumi akan habis, bumi akan binasa.
kita bangga dengan cantik, dengan indah, bumi akan binasa. Sebab tu kita kena ingat apa yang akan jadi pada bumi ini. Ini yang Allah sebut dalam ayat lain. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Muhammad berilah contoh kepada mereka perumpamaan dunia. Apa umpama dunia? Seumpama air yang turun daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, dia turun menyebabkan bumi akan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Air turun, hujan turun, bumi penuh. Kemudian tiba-tiba datang angin, fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Maknanya cantik. Satu hari Allah turunkan angin yang kuat, akan tiup semua hashima. Hashima ni habis, musnah. Tempat yang indah, tempat yang cantik habis musnah. Tadruhu riyah, ditiup oleh angin yang kuat. Itu hakikat bumi. Itu hakikat tanaman. Kalau hakikat makanan kita lagi senang. Kita sekarang kan berebut makan. Apa lam sheng, apa chef Arab nama apa? Amar kan. Orang bubuk kan. 50 orang beratur kan. Ini saya bagi yang dalam Quran cerita pasal tanah yang cantik akan jadi kosong. Mana Sa'i dan Juruza habis kosong, tak ada apa-apa. Tapi saya bagi contoh makanan. Semahal mana makanan, secantik mana hiasan dia, sesedap mana rasa dia, dia akan jadi apa? Najis. Ini Nabi sebut. Dunia seumpama makanan, Nabi kata. Inna mathalad dunya kamasalit ta'am. Dunia macam makanan. Wa in mallahu wa qazzahu fanzur ila ma yasir. Makanan ni letaklah malah garam bagi sedap, qazzah letaklah perisa apa lagi, macam-macam lah kan, letak apa pun bagi sedap, fanzur ila ma yasir, kamu lihat apa yang jadi pada makanan setelah kamu buang yang besar. Itulah Nabi kata dunia macam makanan. Ini hadis sahih. Man inna masalad dunya kamasalit ta'am. Dunia seumpama makanan. Kita cantikkan, buat pertandingan pertandingan kek, pertandingan gubah kek. Bukan gubah kek. Biasa orang buat kan. Betul, gubah kek. Yang buat kek tu panggil apa? Pertandingan buat kek ke apa yang boleh cantik kan. Dia bagi kek kosong, lepas tu pakat-pakat panggil apa? Gubah kek. Betul. Apa nama pertandingan tu? Pertandingan apa? Kan bagi masing-masing bagi peserta bagi kek kosong, lepas tu dia bagi apa tu sila hiaskan kan. Cantik, sedap sebagainya kan. Lagi-lagi puasa tak sedap pun nampak sedap. Kalau TOS tak manis pun selera nampak. Tapi bila rasa tak adalah kan. Ini dunia, ingat kata-kata Nabi ni, dunia macam makanan. Wa in qazzahu wa mallahu, apa kita letak pun cantik, sedap sebagainya, fanzur ila ma yasir. Lihat apa yang jadi pada makanan setelah kita buang air besar. Itulah hakikat. Hari-hari kita nampak benda tu. Hari-hari kita nampak. Itu yang Allah peringatkan kepada kita agar kita berhati-hati supaya tak hanyut. Bukan Allah larang kita untuk menikmati dunia, tak. Tak boleh kita kita ni manusia beriman tak boleh pakai dunia, tak boleh. Allah marah. Allah kata kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakan wahai Muhammad, siapa yang nak mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba? Kita boleh pakai. Cuma jangan lalai, itu je. Jangan lalai. Lalai ni dua. Pertama, lalai tak pergi buat ibadah, tak pergi sembahyang, tak pergi masjid. Yang kedua, pergi ibadah hati. Itu masalah kita lah. Itu masalah orang masjid. Kita tak lalai, orang masjid tak lalai, pergi surau, pergi masjid, tarawih semua. Tapi hati kita ingat dunia yang Nabi umpamakan macam makanan yang akan jadi najis tadi. Dalam sembahyang kita sebut Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya, aku menghadap wajahku pada Allah. Tapi hakikatnya dalam hati kita sibuk dengan dunia. Lepas memori apa tengah tarawih kan. Kalau sembahyang maghrib, nak makan apa pula buka puasa. Mana kita sumbat hati kita ni dengan dunia.
walaupun kita sedang beribadah, walaupun kita sedang berzikir, walaupun kita sedang baca Quran. Itu hakikatnya. Ada dua orang lalai. Sama ada lalai tak buat taat, ataupun dia buat taat tapi hatinya kosong, disumbat dengan. Jadi kita kena buang. Sebab ibadah kita bukanlah 24 jam. Jadi kita balik, tak apalah. Dah kita balik, tak, masa kita memandu tak apalah ingat dunia. Tapi masa kita beribadah, masa kita di masjid, di surau, kita kena fokus. Itu yang Allah sebut dalam ayat 16 surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ayat ni memang sangat tepat untuk kita. Ayat 16 surah Al-Hadid. Allah kata alam ya'ni, adakah belum sampai masanya lagi orang beriman khusyuk ingat Allah dalam ibadah mereka. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mana Allah tanya bila masa nak khusyuk? Kita dah tua, saya 40 belum nampak muda 20 21. Tuan Datuk pakai dah 60 65 kan. Tuan-tuan 60 70. Allah tanya alam ya'ni, ayat tuan tengok ayat 16 Al-Hadid. Alam ya'ni, adakah belum sampai masanya lagi an takhsha'a, hati kita khusyuk. Allah tak kata belum sampai masa nak sembahyang, tak? Kita sembahyang. Sebab ini untuk orang beriman. Lilladzina amanu. Orang beriman sembahyang. Orang beriman puasa. Orang beriman pergi umrah haji. Tapi orang beriman banyak yang tak fokus. Tak fokus. Ibadah bukan 24 jam. Bukan sepanjang tahun. Kita pergi umrah setahun sekali contohnya kan. Kita pergi sembahyang 5 kali sehari. Mana masa ibadah, bila masa kita nak fokus? Adakah setelah mana kita dalam kubur baru kita nak menangis? Kita tanya, bila kali terakhir aku menangis kerana takut kepada Allah? Bila aku menangis dalam solat? Bila aku menangis bila melihat kubur? Nabi cukup imannya hebat, imannya tinggi kan. Apa sahaja jadi, Nabi menangis. Sembahyang Nabi menangis. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi jawfi azizun ka azizil mirjal. Nabi menangis teresak-esak seperti bunyi azizil mirjal. Bunyi periuk yang mendidih kan, begitulah bunyi. Kita menangis tak bunyi pun tak ada. Bukan menangis bunyi, Nabi sembahyang mendidih macam periuk yang mendidih. Nabi dengar Quran. Ibnu Mas'ud tengah baca Quran surah An-Nisa sampai ayat fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana engkau wahai Muhammad, kami akan datang ke setiap umat seorang saksi, dan engkau sebagai saksi kepada rasul-rasul dan umat-umat yang terdahulu. Maknanya bila Nabi dengar, Nabi akan dijadikan saksi pada hari kiamat. Nabi rasa takut. Nabi kata hasbukal an, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud tengok, fa idza aynahu tazrifan, aku melihat wajah Nabi, mata Nabi bergenangan, menangis. Dengar Quran menangis. Tengok orang gali kubur menangis. Tengok orang ramai kerumun kan, gali kubur. Nabi kata apa dia ya, apa yang berlaku? Kami sedang gali kubur seorang sahabat yang baru meninggal. Nabi terus menangis hatta balla thara, sampai tanah pun basah. Kita nak pipi basah pun susah. Pipi basah keluar elio tidur biasa. Pipi basah pun menangis pun susah. Nabi hatta balla thara, sampai menangis basah tanah. Mana menangis ni kemuncak khusyuk, menangis. Kemuncak khusyuk. Kita sangat khusyuk, dia akan menangis. Jadi Allah tanya bila kita nak khusyuk, bila kita nak tunduk Bila Nabi dengar bahawa sahabat sedang gali kubur, Nabi menangis, dan Nabi kata limisli haza falyamalu, untuk waktu inilah kita kena bersiap. Maksudnya untuk waktu kita dikuburkan, kita perlu bersiap. Nabi menangis. Jadi Ramadan ini sepatutnya menjadi satu kesimpulan ni, supaya kita dapat sama-sama kembalikan hati kita, kembalikan jiwa kita. Kita kosongkan ibadah, kosongkan dunia. Masa kita buat kerja sungguh-sungguh, kerja betul-betul. Masa kita buat ibadah betul-betul. Kita kalau boleh sebulan sekali, paling kurang sebulan sekali kita ada menangis lah. Hari-hari mungkin susah sebab hati kita keras. Mana bila lama tak menangis, itu tanda jumudul ain, jumudul qalb. Ulama sebut tanda-tanda keras hati jumudul ain. Maknanya payah, jumud, beku air mata, susah nak menangis. Jadi kita cubalah
kembali pada Allah, terutama Ramadan ni waktu yang sesuai untuk kita inabah kembali pada Allah, dan kita fokus setiap kali kita beribadah, kita fokus kepada Allah Ta'ala, dan kita buktikan dengan air mata tangisan, terutama dalam Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, dan Allah pandang amal kita sebagai amal yang ahsanu amalah, sebaik-baik amal. Wallahu alam. Itu saja, kita tangguhkan dengan tasbih kepada serta as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.